Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Saiful Rijal yang telah memberikan kita pencerahan berkaitan dengan Maulid Berzanji, bukan sahaja berkenaan unsur sastranya, kandungannya, tetapi juga budaya yang telah terbit daripada pembacaannya. Kita teruskan dengan memperkenalkan panelis kita yang terakhir, iaitu yang berusaha Saudara Jin Syahrudin. Beliau merupakan seorang ahli teater yang telah banyak menghasilkan teater. Antaranya beliau telah melakukan atau membuat persembahan di Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan juga ke pesta-pesta seni di Budapest, Hobart, Hong Kong, Perth, Tokyo dan Wellington. Beliau juga telah mewakili Singapura ke anugerah Akademi Oscars melalui filem cerita Sayang Disayang. Beliau juga telah menubuhkan kilat teater yang telah mementaskan lebih dari 48 persembahan, 8 penerbitan teater di 15 masjid di Singapura. Beliau memiliki ijazah sarjana seni dalam kepimpinan seni dan budaya dari College Goldsmith, University London. Maka dipersilakan Saudara Jin Syahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya ini kecil sangat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi, maaf terlalu sikit. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya ingin mulakan sebenarnya dengan video ya. Can we try that again? Alah, saya tidak ada apa-apa yang saya nak sampaikan, cuma sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan kurnianya dan saya sangat berterima kasih kepada semua yang terlibat di dalam Family Day ini, iaitu Lembaga Pentadbir Masjid Wak Tanjung yang support kita pada masa yang sama, terutama sekali Brother Ikram kita dan juga Ustaz Ahmad dan juga semualah, saya tak dapat sebut satu persatu, Brother Jini kita dan sebagainya, satu persatu yang telah all out, iaitu untuk menjayakan Family Day ini. Tidak lain tidak bukan tujuannya adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta ini sesuatu yang besar, mahal dan tak ada nilai harganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama dengan orang dia cintai. Yakinlah majlis hari ini kita takkan rugi selama-lamanya. Takkan rugi. Majlis ini akan menjadi penyebab kita dapat syafaat Nabi Muhammad nanti sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini menjadi penyebab nanti kita dapat menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini menjadi penyebab nanti kita dapat minum daripada telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada tangan baginda sendiri. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Majlis ini insya-Allah menjadi penyebab anak-anak kita jadi anak-anak soleh dan solehat. Majlis ini menjadi penyebab nanti insya-Allah mudah-mudahan Maulidur Rasul dan Family Day ataupun apa saja akan berterusan sampai hari kiamat insya-Allah. Jadi anak-anak kita, generasi kita masih di bawah lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di luar itu banyak kerosakan, banyak fitnah, banyak apa dan sebagainya, tetapi jikalau majlis-majlis seperti ini tetap didirikan, dimakmurkan, anak-anak kita akan dijaga sampai bila-bila. Walaupun kita dekat mana-mana negara, kalau hati kita ta'alluq cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diri kita, ahli keluarga kita selamat dunia dan akhirat. Jadi alhamdulillah, saya berterima kasih banyak-banyak kepada semua yang membantu. Sekali lagi syukur kepada Allah. Hanya Allah saja dapat balas.
segala jasa-jasa kamu. Walaupun tolong sikit aja lah. Atas tak tolong pun lah. InsyaAllah Allah kasihlah sebaik-baiknya. Atas sibuk-sibuk pun lah. Tak apalah. Sibuk-sibuk pun tak apalah. Mudah-mudahan Allah berikan apa yang kita hajatkan. Kerana rahmat Nabi Muhammad SAW meliputi segala sesuatu. Semua orang dapat. Semua orang akan dapat rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala kabulkan segala apa yang kita lakukan, segala amal soleh kita diterima oleh Allah sebagai amalan yang ikhlas, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua di sini dan yang tak participate sekalipun semuanya menjadi penyejuk mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan moga-moga yang membantu kesemuanya akan dilindungi Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesihatan zahir dan batin, kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sedikit kita panggil warm up ya, untuk manaskan badan. Airconnya pun sejuk sedikit. Tapi yang penting adalah bukan riadah tu saja, tapi itu merupakan salah satu usaha Kilat Teater Ensemble untuk mengislamkan teater supaya kita boleh bawa masuk seni ke dalam masjid-masjid kita. Jadi salah satu usahanya adalah untuk mengislamkan teater ataupun membawa pengkarya-pengkarya seni yang sudah ada Islam dan unsur-unsur Islam ke dalam masjid kita semula, ya. Dan cara kita melakukan itu menurut ajaran guru kita, ya, Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Nakib Al-Attas. Islamisasi pengetahuan berarti mengislamkan dan melakukan penyucian terhadap sains produk barat yang selama ini dikembangkan dan dijadikan acuan dalam wacana pengembangan sistem pendidikan Islam agar diperoleh sains yang bercorak khas Islami. Ini petikan daripada ajaran Prof. Nakib, ya. Dan kita we distill this understanding, this lesson, ya. Kita saya tak tahu perkataan distillation dalam bahasa Melayu apa. Dan kita dapatkan ini. Islamisasi berarti melakukan penyucian agar diperoleh yang bercorak khas Islami. Ya, jadi teater yang Kilat lakukan, yang kita bawa, yang kali terakhir kita bawa ke Masjid Wak Tanjung tu, bercorak Islami, yang Islamik punya. Saya sendiri daripada bibir Prof. Nakib sendiri, yang masa tu ada special lecture pada tahun 2014, dia sendiri kongsi yang Islamization, the process of Islamization is by taking out, ni dia simplify, by taking out all the elements that do not agree with Islam. And he said, whatever your craft, whatever your science, this is the process of Islamization. Ya, jadi itu yang kita usahakan. Tapi apa itu Islam? Dan macam mana, apa caranya kita nak mengislamkan seni kita? Jadi pertama sekali, kita ambil dari pelajaran daripada Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Yang engkau di sini itu adalah Rasulullah SAW. Ya, kita belajar, kita nak buat karya seni, kita ikut akhlak baginda. Jadi tak ada persoalan. Dan bagaimana akhlaknya? Ya, sekali lagi, ya. Kita ambil daripada hadis. Ya. Ini saya pendekkan, nak kerjakan masa. Ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ya. Jadi, bila kita berkarya seni, inilah adab yang kita harus terapkan. Itu saja.
Ya, very simple daripada Al-Quran, daripada hadis, dan ini yang kita buat ya. Dan itu saja perkongsian saya pada di sini. Nanti kalau ada apa-apa soalan boleh saya insya-Allah kembangkan lagi ya bila kita panjangkan forum kita ya. Dan saya ingin kongsi tadi ya yang Ustaz Mukhtar kongsi tadi, sebenarnya itu kami gelarkan, saya sendiri gelarkanlah kamikaze punya performance. Kamikaze, siapa yang tahu budaya Jepun ya, kamikaze itu maknanya apa? Diorang yang naik kapal terbang, diorang serang musuh bukan untuk menang, untuk mati. Ya, kenapa saya cakap gitu? Sebab kita cuma ada 6 minggu bila diumumkan kita nak buat persembahan tu. 6 minggu untuk buat persembahan di Family Day. Saya biasanya kalau mau buat persembahan seperti itu perlukan 6 bulan. Ya, 6 bulan yang tiap-tiap minggu kita berusaha dengan pelajar-pelajar kita lah. Jadi misalnya kalau kita nak buat persembahan bulan Ogos, bulan Februari lagi kita dah mulakan. Ya, dan itu dengan bantuan Ustaz Mukhtar dan Ustaz Ahmad, diorang hasilkan skrip. Kita ambil skrip tu, kita dapati yang skripnya belum sempurna. Jadi kita perlu lagi sunting skrip tu ya dengan sekali lagi ya dengan bantuan asatizah kita ya, Ustaz Mukhtar. Jadi kita tak buat sewenang-wenangnya atau ikut rasa hati kita, ikut nafsu kita sendiri. Ya, tapi dengan panduan daripada kita punya ulama sendiri. Ya, dan bila kita usahakan latih anak-anak tu, typically Singaporean parents bila kita kata kita nak buat persembahan ni daripada 5-6 orang dalam masa tak sampai seminggu lebih 25 orang register. Ya, dan kita terpaksa tapis, keluarkan yang agak terlalu kecil, anak-anak yang terlalu kecil, dan kita hadkanlah antara 5 hingga 15 tahun, dan akhirnya 19, masih lagi 19 orang yang buat persembahan tu, dan kita bertungkus lumus dalam 6 minggu tu. Kita usahakan skripnya, kita adakan latihan dengan anak-anak itu, kita kongsi ilmu teater, ilmu persembahan, dan adab-adabnya kita tidak sebutkan, kita langsung terapkan. Dan itu yang penting. Maksudnya yang utama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan kita ikut akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan daripada situ sampai ada sekali, ini saya ingat lagi sampai ke hari ini, kita sedang ada latihan dan saya naikkan suara saya kerana anak-anak tu dah terlampau excited ya. Jadi saya naikkan suara saya dan saya suruh mereka duduk di tempat yang sudah dihaskan untuk mereka. Dan salah seorang anak itu toleh ke arah saya dan dia cakap, "Why do you shout?" Why do you have to? Sedangkan saya cakap tu dengan senyum. Ya, saya kata, "Boys and girls, please take your places." Tapi saya naikkan suara saya. Yang bukan saja tegas tapi kira kasar. Dan saya anggap itu bukan teguran daripada anak yang berumur 9 tahun tu ya, itu teguran daripada Allah. Maaf ya. Jadi kalau kita ingin kembalikan, melestarikan seni kita, ini sambutan Maulid ni salah satu cara yang terbaik. Tadi Ustazah Nur Fadilah ada kongsikan ya, zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ada persembahan shadows from China. Dan kita tahu Wali Songo gunakan wadah seni wayang kulit tu untuk sebarkan ajaran Islam. Maknanya bukan dikhususkan kepada umat-umat Islam sahaja, tapi kepada semua orang. Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Okey. Baiklah, itu saja perkongsian saya. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan lagi, kita boleh bersembang panjanglah nanti di dalam forum ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ahli panelis atas perkongsian yang amat menarik dan menyeluruh berkenaan tema forum kita pada hari ini,
Maulid dalam tradisi Melayu Islam. Hadirin sekalian, kini kami lanjutkan pula ke sesi soal jawab. Dengan itu, saya mengundang para panelis dan moderator untuk mengambil tempat duduk di hadapan. Saya juga ingin menjemput para hadirin sekalian untuk mengemukakan sebarang soalan. Anda boleh gunakan ruangan Slido dengan kod 782340. 782340. Atau anda juga boleh menanyakan soalan anda secara langsung menggunakan mikrofon yang akan kami sediakan. Dengan itu saya serahkan kepada Tuan Moderator, Saudara Khairul Haq untuk memimpin sesi soal jawab ini. Terima kasih. Baik, dipersilakan untuk sesiapa yang ingin bertanya soalan. Boleh bertanya melalui Slido atau langsung sahaja. Kita hanya ada sekitar 10 hingga 15 minit. Di Slido belum ada. Baik. Soalan bagi saudara Jin. Boleh kongsikan contoh sesuatu yang tidak disebutkan tetapi diterapkan? Rasanya ini berkenaan mendidik anak-anak tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan itu. Semasa saya dalam saya sudah 2 kali berumah tangga. Semasa rumah tangga saya yang pertama, bekas isteri saya pernah berkongsi yang ini dalam kelas parenting lah, ibu bapa. Dia kata yang dikongsi dalam kelas tu adalah the way you spoil the child is by confusing the child. Maknanya kita nak suruh misalnya ya, kita nak suruh dia diam. Macam saya tadi lah, yang saya kasih contoh tu ya. Kita nak suruh dia diam, tapi kita pekik. That's how you spoil the child. Dia tak boleh dirosakkan atau di-spoil dengan kasih sayang. Tapi dengan kekeliruan tu. Jadi kita tak cakap, kita nak terapkan. Maknanya contoh yang dia belajar tu daripada kita sendiri. Kita nak dia tunjuk hormat, kita sendiri tunjuk hormat. Kita nak dia senang kita nak dia jangan makan benda-benda yang banyak gula. Kita sendiri jangan. Jadi bila kita cakap, dia tengok, oh okey, bapak pun tak makan. Okey, kita nak dia minum lebih air mineral water ke atau air daripada penyejuk di masjid. Kita sendiri pergi sama-sama dengan dia. Itu dia kita terapkan tanpa kita sebut lagi. Jadi contoh tu merupakan kita punya pengajaran. Ya. Terima kasih. Kita belum ada soalan lagi. Mungkin kalau ada yang ingin tanya, boleh angkat tangan saja. Ada pegawai yang akan serahkan mikrofon. Okey, ada baru punya soalan. Ini Ustaz Saiful Rijal baca. Tetapi saya akan bacakan, berhubung dengan perkongsian Ustaz Saiful Rijal, apakah faktor-faktor yang bolehkan pertandingan berkaitan dengan majlis maulid dapat sokongan dan tempat dalam media arus perdana dahulu? Saya rasa ni pengamatan saya ialah penerimaan yang pertama. Penerimaan pembacaan atau pertandingan Maulid Al-Barzaji ini adalah satu perkara yang biasa. Dia macam kalau kita nak menerima sesuatu amalan ataupun satu budaya di masyarakat kita, dia mesti ada penerimaan yang begitu luas. Baik, secara ringkas, faktor pertama ialah faktor penerimaan. Jadi pada waktu itu penerimaan begitu luas dan hampir setiap curung-curung ataupun kolong-kolong blok ataupun di kampung-kampung sebelum blok-blok ada, mereka mengamalkan pembacaan ataupun majlis-majlis hampir setiap minggu. Ada majlis di rumah ini, ada majlis di rumah ini. Kerana faktor pertama. Kedua ialah faktor sosial seperti saya katakan, ialah satu social gathering di mana orang-orang Melayu berkumpul. Dia bukan setakat kalau orang dulu-dulu dia berpantun
dia makan sirih. Tapi kalau kita lihat mungkin pasca 70-an, 80-an di rumah-rumah mereka mengadakan majlis-majlis begini supaya kita dapat bersatu dan kita tanya khabar. Semua kita ada WhatsApp, semua kita ada telefon bimbit, jadi kita bagaimana kita buat social gathering is through all this kind of majlis. Dan faktor yang kedua, penerimaan yang luas kerana kalau kita lihat ahli-ahli seniman seperti Abang Jin ataupun ahli-ahli sastrawan seperti saudara Khairul ni, mereka mempunyai kualiti agama yang tinggi, penghayatan agama yang tinggi. Jadi kalau kita lihat mereka, kalau pengamatan saya, kalau kita baca sejarah, ramai-ramai guru bahasa Melayu, mereka berfasih dalam agama. Sebab mereka belajar daripada guru-guru ataupun alim ulama yang terdahulu. Saya beri satu contoh. Kenapa orang-orang seniman ataupun seni dan juga orang-orang sastrawan ini penting dalam budaya masyarakat Islam Melayu Singapura. Kalau kita lihat Bang Jin, kalau tangan kanan kita makan, kalau nak minum air macam mana? Kita ambil contoh, pakai tangan kiri. Tapi kita tangan kiri, tangan kanan kita kat mana? Beralas. Ini adalah tata susila orang-orang seperti orang-orang Melayu terdahulu memberikan kita gambaran bagaimana kita nak beradab hatta dalam kita minum air ataupun kita bermakan. Jadi kalau kita lihat elemen-elemen moden, mereka mengatakan kenapa ni kau buat apa ni, tak pernah Nabi tak pernah buat, kau makan minum tangan kiri lepas tu letak tangan kat bawah. Tapi ini adalah satu ekspresi orang-orang tua kita terdahulu, leluhur kita menunjukkan kepada kita. Action speaks louder than word. Kalau kita nak orang berbudi, kita berbahasa kan. Jadi mereka menunjukkan kita melalui contoh-contoh sebegini dalam kita melayari layar kehidupan. Kita hendak sentiasa beradab, menghormati satu sama yang lain, hatta dalam makan dan minuman kita. Kita dapat gambaran-gambaran begini melalui majlis-majlis di rumah-rumah ataupun di kampung-kampung dalam masyarakat Melayu kita sendiri. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya. Mungkin untuk Ustaz Saiful Ali, apakah perbezaan antara Diyaul Lami dengan Syarabut Tahur yang juga dikarangkan oleh Sayyidil Habib Umar? Kalau secara ringkasnya, Syarabut Tahur lebih ringkas. Diyaul Lami tu sendiri dah pendek, seperti mana tadi yang ada yang disebutkan tadi, kena meraihkan. Orang zaman sekarang tak banyak masa, banyak benda nak buat, sibuk. Kalau orang-orang tua dulu, sebab situasi pada ketika itu membolehkan mereka untuk baca Barzanji berjam-jam. Syaraful Anam pun panjang. Dai Ba'i boleh tahan. Tapi Diyaul Lami dia dah, kata orang tu dah dipendekkan supaya senang untuk diamalkan dan dibaca. Syarabut Tahur lagi pendek. Jadi saya pun tak pernah tanya juga, kenapa dah ada Diyaul Lami, kenapa masih karang Syarabut Tahur? Dikatakan bahawa Al-Habib Umar menyarankan agar kita tu selalu berselawat ke atas Nabi SAW. Tak boleh baca yang panjang, baca yang pendek. Nak pendek lagi, bacalah. Yang penting jangan lepas untuk berselawat ke atas Nabi SAW. Yang ini saya buka kepada semua ahli panelis. Mungkin boleh sumbang kepada jawapan soalan ini, pertanyaan ini. Apakah langkah terbaik untuk meluaskan, membudayakan bacaan maulid sebagaimana yang ditunjulkan oleh Ustaz Ahmad, iaitu seperti viralnya maulid Barzanji? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk menjawab soalan tu, bagaimana untuk kita meneruskan maulid di dalam kalangan masyarakat sekarang. Jadi saya rasa untuk sebagai kita, setiap daripada individu Islam itu sendiri, kita sendiri kena ada tanamkan dalam diri kita untuk kita nak mengajarkan kisah Sayyidina Rasulullah SAW dalam kalangan kita. Kalau kita sebagai seorang ibu, kita ceritakan kisah Rasulullah SAW kepada anak-anak kita. Kalau kita, kapasiti kita sebagai seorang guru, kita ajarkan, kita buat maulid di kalangan pelajar-pelajar kita. Dengan hal ini, dia dapat menyuburkan kembali maulid itu dan dapat mengajarkan kepada seluruh umat mengenai Rasulullah SAW. Jadi setiap orang tak boleh cakap, oh saya bukan ustaz, saya engineer contohnya. Tapi antum ada anak-anak. Jadi semua orang perlu mengambil
charge lah untuk mengajarkan kepada masyarakat, untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Dan bukan sahaja dibacakan kisah-kisah Rasulullah SAW, dibacakan juga bagaimana perjuangan para ulama yang dulu, bagaimana mereka menyebarkan Islam agar menaikkan cinta para generasi muda kita kepada orang-orang tua kita yang dulu. Wallahu alam. Terima kasih Ustazah. Seterusnya, ni soalan yang agak menarik. Kenapa ulama mengarang bacaan maulid yang baru padahal sudah ada karangan-karangan maulid ulama terdahulu? Sesiapa saja, silakan. Saya mula dulu, nanti boleh sambung. Penulisan itu adalah satu ekspresi. Masing-masing orang tu berhak untuk mengekspresikan perasaannya. Saya kira daripada situ ulama melahirkan, mengekspresikan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu sumbangan kepada umat. Memasyarakatkan selawat. Sebenarnya maulid, saya setuju dengan pendekatan yang diambil oleh Habib Omar. Kita perlu meluaskan menggunakan istilah maulid, kita pakai istilah sirah, pembacaan sirah. Sebab kalau nak baca sirah panjang. Siapa nak boleh baca fikih sirah Syekh Buti? Panjang tu. Nak baca buku-buku sirah lain panjang. Baca maulid. Jadi pengenalan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditonjolkan dalam bentuk pembacaan maulid. Okey, itu daripada saya. Silakan. Kalau boleh saya tambah, ini adalah isu konteks. Konteks kita, kalau mengikut sejarah kita, akan sentiasa berubah. Dan tiada orang yang lebih kenal konteks itu selain daripada yang sendiri hidup dalam zaman itulah. Jadi kita, macam Ustaz tadi dah kongsi, kalau mungkin berzanji itu boleh mak bapak kita, datuk nenek kita amati, tapi kita tengok kita dah jadi boring. Jadi bila kita dengar yang Habib Omar tulis pula, okay, this is my thing. Ya, tapi anak-anak kita dengar, anak-anak kita pun jadi boring. Jadi anak-anak kita, misalnya anak-anak saya sendiri, mereka suka tonton 10 minit saja, 10, 12 minit, 10, 12 minit, Stories of Prophets di YouTube. Kalau setakat 10-12 minit je boleh, tapi 10 minit. Lepas tu nak tengok lagi satu, lagi 10 minit. Lepas tu nak tengok lagi satu, lagi 10 minit. Akhirnya 1 jam melekat dekat YouTube, tapi semuanya kisah-kisah Nabi-Nabi. Ya, jadi kita boleh pecah-pecahkan daripada sirah tu, pecah-pecahkan, ambil macam yang kita paparkan dalam sambutan Masjid Wak Tanjung Family Day. Jadi kita ambil yang Ustaz Mukhtar petikkan tu, yang diambil setakat penghijrahan Rasulullah daripada Mekah ke Madinah, itu saja. Itu saja dah makan 1 jam. Ya, jadi itulah salah satu kenapa kita sentiasa memperbaharui, bukan kita mengubah, tapi memperbaharui, evolve based on the context of the times. Ya. Kalau saya boleh kongsi, kalau dalam kajian saya sendiri, personally pribadi, saya lihat manifestasi pembacaan Maulid Nabi SAW ia dilaungkan dengan lagu nasyid-nasyid pada era 70-an dan 80-an, dengan ada kumpulannya seperti Al-Mizan, dengan kumpulan seperti Al-Jawahir. Siapa yang familiar dengan lagu-lagu mereka, kalau kita lihat satu lagu Junjungan Mulia daripada kumpulan Al-Mizan, tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah, kan lagu tu kan very famous at one point of time. Itu adalah lagu sirah Nabi. 20 April tahun gajah lahirlah zuriat yang saadah, kan. Abdullah nama bapanya, Siti Aminah ibunya, kan. Jadi adalah satu benda yang kita dengar pun senang nak hafal, kanak-kanak pun senang nak hafal. Anak saya 4 tahun dah hafal lagu tu, alhamdulillah. Jadi saya cuba terapkan manifestasi pembacaan maulid daripada segi lagu. Jadi kanak-kanak, siapa yang hidup 70-an 80-an akan hafal sampai hari ini. Dia tak akan lupa sebab dia senang nak hafal. Jadi kalau kita cari satu solusi ataupun jalan terus, kita punya sastrawan seperti saudara Khairul Haq ni, dia boleh buat kitab maulid bahasa Melayu sendiri dan dimanifestasikan dengan pembentangan pentasan di kaca TV ataupun dan seumpamanya. Oh, alam.
saya boleh tambah sedikit lah. Kalau kita macam tadi Ustaz kata kita ikut konteks kita kan. Kalau kita baca Maulid Berjanji itu panjang. Dan kalau kita baca Maulid Dia Ulamik itu dalam bahasa Arab. Jadi saya punya cadangan. Sebab kita ada Maulid Melayu kita sendiri. Dan Maulid Melayu itu pun tak panjang. Dalam 8 fasal je gitu. Mungkin sekarang ni dah masanya untuk kita mengembalikan Maulid Melayu yang ditulis oleh Raja Ali Haji untuk kita masukkan dalam teater, masukkan kepada sekolah-sekolah, ajarkan kepada anak-anak Melayu kita bahawasanya ulama kita ada tulis Maulid Melayu sendiri dalam bahasa kita sendiri. Sebab bahasa tu akan mengajarkan kepada kita punya, kira anak-anak kita bercakap bahasa Melayu. Jadi untuk masyarakat Melayu mungkin boleh dikembalikan kembalilah. Wallahualam. Terima kasih. Baik, seterusnya kita ada lagi 2 soalan. Saya akan gabungkan kedua-duanya dan semua boleh menyumbang. Yang pertama ialah apakah definisi ustazah sebenarnya dengan maulid? Kerana ustazah ada sebutkan salah satu teori adalah ianya mula dari zaman Khulafa Ar-Rashidin. Namun contoh yang diberikan tidak seperti zaman sekarang. Soalan yang kedua pula, apakah yang boleh dilakukan untuk memastikan maulid bukan sekadar acara yang bersifat seremonial, tetapi boleh dihayati dan diterapkan secara efektif dalam pembentukan diri. Jadi dipersilakan. Okay, daripada teori yang saya kemukakan, teori tersebut adalah bagaimana bermulanya perayaan Maulid secara kajian daripada tesis. Jadi kalau kita nak tengok dalam Al-Quran sendiri dah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermakna penghayatan Maulid ni bukannya dimulakan bila nak mula dan sebagainya. Setiap daripada diri umat Islam tu sendiri, dia sendiri dah ada penghayatan Maulid tu sendiri. Dia sendiri dah, bila dia baca ayat Quran ni, maka dia sendiri dah tahu setiap daripada Allah, jika Allah sendiri yang berselawat kepada Nabi SAW, apatah lagi kita, maka kita lebih perlu untuk kita berselawat ke atas Nabi. Dan juga bila kita mengatakan kita berselawat ke atas Nabi, kita baca sirah-sirah Nabi, bagaimana kita nak mengimplikasikan bacaan yang maulid yang kita baca tadi dengan kehidupan kita. Bila kita belajar, bila kita bacakan Rasulullah SAW, antaranya Rasulullah SAW membantu anak-anak yatim, sirah Nabi membantu anak-anak yatim. Jadi kita sebagai seorang ibu contohnya, kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana membantu orang-orang susah, anak-anak yatim dan sebagainya. Jadi kalau mengikut daripada teori saya, teori itu adalah bagaimana bermulanya yang tercetusnya Maulidur Rasul ni. Jadi kalau ikutkan mengatakan daripada zaman Khulafa Ar-Rashidin, memang kira zaman Khulafa Ar-Rashidin dia dibacakan di rumah-rumah. Maksudnya dibacakan untuk apa? Sirah Nabi. Kerana para tabi'in ada yang tak sempat berjumpa dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi para sahabat yang masih hidup, mereka menceritakan kepada anak-anak mereka dan begitu disambungkan sehingga umat yang sekarang. Maksudnya gitu. Okay, wallahu alam. Bagaimana ingin memastikan maulid bukan hanya seremonial. Tapi saya ada satu nokta yang saya ingin berkongsi untuk kita punya pertimbangan, bahawa selawat atas Nabi SAW adalah salah satu bentuk ibadah. Ibadah yang kalau diamalkan kita akan mendapat pahala selawat. Sebab tu ada kebanyakan ulama mengatakan selawat tu adalah salah satu ibadah yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada ulama mengatakan wa kullul amal bainal qabul wa raddiha illa salat ala nabi Muhammadi. Sebagian amalan tu tergantung, ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Kecuali selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasti akan diterima. Jadi kita perlu sosialisasikan selawat kepada keluarga kita dan generasi kita. Maulid boleh jangan sampai dia menjadi sekadar seremonial dengan kita memahami maulid. Dia macam Al-Quran. Baca Quran memang pahala, tapi kalau kita baca tak faham, menjadi masalah. Maulid pun begitu. Jadi hendaklah kita
menerangkan intipati maulid tersebut, dan saya setuju, saya suka dengan beberapa acara maulid yang ada bacaan maulid kemudian ada kasidah-kasidah even dalam bahasa Melayu. Itu bagus. Dan ada juga kalau boleh kita menggalakkan para penceramah untuk menerangkan intipati maulid tersebut, kerana apa yang para ulama kita tulis dalam kitab maulid itu semua adalah contoh-contoh yang boleh kita aplikasikan daripada sejarah dan juga akhlak Nabi kita SAW. Alhamdulillah. Saya ingin berkongsi dalam usaha kita menerapkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW dalam karya seni kita. Semasa kita buat latihan-latihan kita di masjid, bukan di tempat musola, maksudnya di bilik darjah ataupun di dewan, multipurpose hall, bila ada azan aja kita terpaksa berhenti. Bukan terpaksa, maksudnya kita sendiri nak berhenti, lepas tu kita solat. Tapi ni tengah-tengah buat latihan ni. Yang kita berhenti, lepas tu kita cakap, baik, ambil rukun aja. Yang sunat-sunat tak perlu, wirid-wirid tak perlu. Itu kita boleh sambung sendiri di rumah atau di mana. Tapi yang penting, okey, yang fardu tu kita ambil. Kemudian kita tahu Rasulullah bila sallallahu alaihi wasallam bila berkata-kata bertutur dengan sahabi radhiyallahu anhum, dia beliau sallallahu alaihi wasallam selalu tengok direct. Dia gunakan apa yang kita panggil eye contact. Dan itu salah satu skill dalam persembahan. Theater skill. Ya, kalau kita tengok, kalau saya amati sendiri penonton-penonton, jadi kita ada hubungan langsung. Dan selain dari itu, kita tahu juga Rasulullah SAW bila bertutur tu beliau akan ulangi sehingga 3 kali. Jadi saya pernah tanya dengan pelakon-pelakon lain, dia cakap, kau sanggup setiap ayat cakap 3 kali? Saya cakap, no, bukan itu saja. Nanti kita punya penonton pun jadi bosan. Jadi apa caranya, macam mana kita nak faham hadis ni dan kita terapkan dalam usaha kita, kegiatan teater kita. Kita ulangi 3 kali ataupun kita cakap dengan 3 kali lebih jelas daripada orang biasa. Jadi orang yang senang cakap dari barisan terakhir pun boleh dengar dengan jelas sama dengan orang yang betul-betul di depan kita. Ya, jadi untuk mencapai itu kita ada skills, ada enunciation exercises yang kita boleh lakukan untuk perhalusi pertuturan kita. Jadi itu antara lainnya cara kita terapkan apa yang kita belajar daripada sirah, daripada syama'il, kita terapkan dalam usaha kita sendiri. Alhamdulillah, saya sendiri pasal kita gunakan kira secara praktikal lah. Jadi bukan saja kita baca dan kita tahu sejarah dia, silsilah dia semua. Tapi lebih daripada itu, bila kita baca syama'il, kita faham, beliau boleh berdiri macam gini, bila berjalan macam gini, ya, bila bertutur macam gini. Jadi kita terapkan itu semua dalam hidup seharian kita. Baik, terima kasih kepada para panelis atas jawapan-jawapan yang saya rasa mencerahkan, dan saya sangat suka atas usulan untuk kita membaca maulid dalam bahasa Melayu, kerana bukan benda yang baru sebenarnya, sebagaimana yang dinyatakan tadi bahawa Ustaz Toha Suhaimi sampai sekarang murid-murid beliau masih membaca maulid dalam bahasa Melayu, walaupun asalnya adalah maulid Arab, iaitu maulid Berzanji, maulid Dibai, tetapi mereka baca dalam bahasa Melayu dengan taranumnya sekali. Jadi itu antara perkara yang boleh dibuat oleh para asatizah lah. Tak boleh. Okey, itu sahaja daripada kami untuk hari ini. Saya akan serahkan kembali kepada Ustaz Zulfadli, dan saya juga mohon maaf kerana ada soalan yang tidak sempat untuk kita jawab. Akhir sekali saya bacakan serangkap pantun. Setelah awan menanggung hujan, turunnya tentu basahkan segala. Maulid bukan hanya sebulan, setiap waktu ingat baginda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Khairul Haq dan ahli-ahli panelis. Saya yakin kita semua telah meraih banyak manfaat dan ilmu pengetahuan menerusi perkongsian dan perbincangan mereka hari ini. Sebelum menutup tirai, ingin saya mengundang
wakil dari MHF untuk memberikan penghargaan atau cenderahati kepada para panelis dan moderator kita pada pagi ini sebagai tanda penghargaan. Boleh saya dapatkan wakil daripada MHF. Okay, sekali lagi terima kasih kepada Puan Asma, wakil daripada MHF. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba sudah kita ke penghujung sesi SIS Asatidah Berwarisan yang keempat dan juga yang terakhir. Izinkan saya terlebih dahulu membuat beberapa pengumuman. Untuk makluman anda, perincian mengenai acara-acara kami boleh didapati di Facebook, YouTube, LinkedIn dan laman web MHF. Ikuti kami di media sosial untuk dapatkan sebarang maklumat terkini. Anda juga boleh langgani surat berita kami dan sertai senarai mail MHF. Sebelum kami melabuhkan tirai bagi acara sesi Asatidah Berwarisan ini, saya ingin mengajak anda semua untuk mengimbas kod QR yang akan saya paparkan sebentar nanti bagi mengisi borang maklum balas. Kami amat mengalu-alukan maklum balas anda semua. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Dengan itu saya mewakili pihak penganjur menyusun 10 jari memohon maaf atas sebarang kekurangan dalam menjalankan acara ini. Bertemu kita lagi insya-Allah pada acara-acara yang lain. Akhir kalam, selamat berhujung minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.